Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita pada pagi ini dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur setiap muka surat daripada Al-Quran. Alhamdulillah, hari ini kita telah sampai ke muka surat 568 insya-Allah, dan hari ini kita akan bersama-sama di dua surah, iaitu penghujung surah Al-Haqqah, dan kita akan mula masuk ke surah Al-Ma'arij, iaitu sebanyak 10 ayat daripada surah Al-Ma'arij insya-Allah. Kita masih lagi bersama-sama di juzuk yang ke-29. Jadi sebagaimana kita telah maklumkan sebelum daripada ni, kita peringatkan selalu bahawa juzuk yang ke-29 ini adalah juzuk tentang dakwah, iaitu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa kisah yang berlaku tentang dakwah, bagaimana dakwah dilakukan, bagaimana sepatutnya dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu diceritakan, dan juga bagaimanakah tanggungjawab dakwah ini sepatutnya dilaksanakan oleh orang mukmin semuanya dengan surah-surah Al-Muddathir, Al-Muzammil. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala ceritakan juga apakah tentangan-tentangan yang akan dihadapi oleh orang yang membawa Islam ini, dan juga masalah-masalah yang akan dihadapi, yang pasti akan dihadapi, dan apakah mesej yang perlu disampaikan kepada orang-orang, kepada manusia ini yang belum lagi beriman. Jadi insya-Allah kita bersama-sama hari ini di surah Al-Haqqah yang menceritakan tentang keadaan hari kiamat, dan juga insya-Allah juga kita akan mula masuk kepada surah Al-Ma'arij, iaitu nak menunjukkan kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat. InsyaAllah kita akan bersama di ayat yang ke-35 sehingga ayat 52 daripada surah Al-Haqqah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaysa lahu al-yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un fala uqsimu bima tubsirun wama la tubsirun. Sadaqallahul azim. Ayat ini adalah sambungan daripada apa yang telah kita baca sebelum daripada ni, iaitu muka surat 567, iaitu Allah Subhanahu wa taala menceritakan apakah yang akan dikenakan kepada orang-orang yang tidak beriman ni. Orang-orang yang tidak beriman ni diheret, diikat, dicampakkan ke dalam neraka. Dan kemudian kerana apakah mereka dilakukan demikian oleh Allah? Kerana mereka tidak beriman, dan kemudian mereka tidak menggalakkan orang untuk memberi makan kepada orang miskin, sebagaimana kita baca semalam, kita baca sebelum daripada ni, iaitu salah satu daripada perangai orang-orang kafir ni, orang-orang yang tidak beriman, ialah mereka ni sangat-sangat bakhil. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan pada hari kiamat nanti, adakah kalau kita ni mempunyai kenalan-kenalannya, mempunyai kerabatnya, mempunyai kabel lah kita katakan pada hari ni, pada zaman moden ni kan, bolehkah ia akan dapat membantu kita? Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan jelas bahawa pada hari kiamat ini, falaisa lahu, tidak ada baginya, al-yauma, pada hari ini, iaitu pada hari kiamat, hahuna hamim. Hamim ni ialah qaribun yantafi'u bih, iaitu orang-orang yang dekat dengan kita, sahabat kita ke, kawan kita ke, kaum kerabat kita ke, siapa-siapalah kan yang kenal dan baik dengan kita, pada hari kiamat ni tidak ada lagi, tak boleh lagi. Jadi Allah Taala kata wala ta'amun, dan kemudian itu yang pertama. Yang keduanya, adakah bagi mereka ni makanan-makanan yang lazat ke, ataupun at leastnya boleh mengenyangkan mereka, boleh menghalang mereka daripada lapar? Allah Subhanahu wa taala sebutkan kat sini iaitu wala ta'amun, tidak ada bagi mereka. Pada orang kafir ni, kalau mereka tu kafir, tidak ada makanan untuk mereka, illa min ghislin. Ghislin ni ialah sadidun min ahlin nar. Sadid ni maknanya nanah. Nanah ni ialah satu benda yang sangat busuk, satu benda yang memang tak dimakan. Nanah kan, nanah ataupun danur dalam setengah-setengah bahasa sebut kan, iaitu satu benda yang keluar daripada manusia yang busuk, yang membusukkan. Jadi itulah yang akan menjadi makanan, itu sahaja yang akan diberi makan kepada mereka. Ghislin la ya'kuluhu illal khati'un. Allah Taala kata dia tidak akan dimakan melainkan oleh khati'un. Khati'un ni iaitu orang tu bersalah. Dia ada dua perkataan dalam bahasa Arab. Yang pertama sekali khati'un, yang kedua ialah mukhti'un. Jadi kalau mukhti'un orang yang silap, kita katakan orang silap, iaitu dia tersalah, tidak ada keinginan untuk melakukan sesuatu, itu mukhti'un. Tapi kalau khati'un ialah orang tu memang bersalah, sengaja dia buat kesalahan tu.
Dia memang sengaja lah kan, pilihan dia hari ni dunia ni kan, mereka nak buat macam tu. Jadi mereka tu khati'un. Fala uqsimu bima tubsirun. Kemudian Allah Ta'ala kata fala tuqsimu. Fala uqsimu. Ada dua pendapat ulama lah di sini kan. Yang pertama katakan, ada yang mengatakan bahawa la di situ adalah nama dia la zaidah. La zaidah ni artinya la tambahan. La tambahan tu, jadi la tu tidak ada kalau ikutnya dari segi maknanya, tetapi ditambahkan kerana sebab-sebab yang tertentulah dalam bahasa Arabnya. Jadi kita tak perlu bincang di sini. Tapi la situ ada satu pendapat kata ialah fala uqsimu, artinya ialah fa uqsimu. Aku bersumpah dengan apa yang kamu nampak, wa ma la tubsirun, dan apa yang kamu tidak nampak. Tetapi ada setengah pendapat kata la tu memang ada maknanya tidak, iaitu aku tidak bersumpah dengan apa yang kamu nampak dan apa yang kamu tidak nampak. Kenapa sebut tidak? Kerana tidak perlu lagi bersumpah. Dalam ayat inilah kan. Jadi itu pendapat ulama. Tapi maksudnya sinilah betapa Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritanya dalam dunia ni ada benda tak nampak dan ada benda kita nampak. Jangan anggap benda yang kita nampak saja yang kita panggil material, materialism lah kan. Orang yang percaya hanya benda yang dinampak saja. Benda yang tak nampak, jin ke, hantu ke, benda-benda gaib ni tak ada bagi dia. Jadi tak. Bagi kita semua tu ada. Kan? Sama ada kita ni tubsirun ataupun la tubsirun, kamu nampak, kamu tak nampak, benda tu ada. Kemudian Allah Ta'ala kata, innahu laqaulu rasulin karim. Allah sumpah ni nak cerita apa? Bahawa Quran ini, innahu, sesungguhnya Quran itu adalah kata-kata, memang kata-kata Nabi, iaitu bukannya kata-kata ni ialah datangnya daripada tahyul-tahyul ataupun cerita-cerita tu. Tak. Memang datang daripada qaulu rasulin karim. Rasul ni, dia ni yang bercakap ni kan, dan dia ni karim, dia bukan mengada-ngada kan, bukan pandai-pandai dia kan mengata-ngata satu benda yang bukan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, dia adalah rasulun karim, dia adalah rasul. Kalau qaulu rasulin karim. Satu pendapat lagi mengatakan rasul sini maknanya ialah Jibril. Jadi itu dua pendapat lah. Jadi maksudnya kedua-dua ni nak menolak bahawa kan dakwaan orang kafir. Orang kafir kata apa? Tak, ini Muhammad ni betul ke cakap ni kan, dia ni kan. Dia ni macam-macam lah tuduhan-tuduhan. Jadi Allah Ta'ala kata dia memang betul daripada dia. Dan kemudian Allah Ta'ala menafikan perkara-perkara yang sering dikatakan oleh orang kafir kepada Nabi ni, iaitu apa? Dia kata Nabi ni syair. Jadi Allah Ta'ala kata wa ma huwa biqauli syair. Ini kata-kata bukan syair. Dia ni bukan penyair. Jadi Muhammad ni kan, dia tak pernah jadi penyair pun sebelum daripada ni. Kemudian qalilam ma tu'minun, sikit saja kamu yang beriman. Qalilah, jadi ma tu'minun. Ma ni dia kata ma ni adalah tambahan. Ma ni adalah dia kata mazaidah. Kata ulama katakan. Kenapa ada ma sini? Itu untuk litakidil killah. Dalam bahasa Arab ni litakidil killah ni nak menunjukkan tidak, sangat sikit. Bukan sikit-sikit, bukan kolil bukan. Kolilan tu bukan sikit-sikit, tapi kolil yang sangat kolil, dan bahkan maksudnya ialah tidak ada langsung. Mereka ni tak percaya langsung. Qalilam ma tu'minun, kemudian jadi qalilam tu'minun, sikit, tak ada langsung yang percaya, yang beriman, wala biqauli kahin. Dan kemudian dia pula bukan kata-kata kahin. Kahin ni kita kata makna dia adalah nujum, ahli nujum, yang tahu, aku tahu sini barang hilang di sini. Itu nama dia nujum. Kahin nama dia. Jadi Muhammad juga bukan kahin. Pernah ke dia mendahului dia jadi kahin? Dia ni al-amin sebelum daripada ni kan. Macam mana awak boleh tuduh dia? Kamu semua tuduh dia ni kahin. Jadi bukan, dia ni bukan kahin. Qalilam ma tazakkarun. Sikit ataupun langsung tak ada yang dapat peringatan. Yang ambil peringatan daripada kamu ni langsung kamu tak ambil peringatan daripada apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Tanzilum mir rabbil alamin. Allah Ta'ala kata Quran ini yang Muhammad cakap tu adalah sebenarnya adalah turunnya daripada Tuhan Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, Allah Ta'ala kata kalau dia ni pandai-pandai mengada alaina, maknanya alaina ni ialah apa yang kami tak kata, yang Tuhan tak kata, tapi dia kata. Jadi Allah Ta'ala kata la akhazna minhu bil yamin, nescaya kami akan sentak dia. La akhazna kita sebut sebelum daripada ni, itu bukan hanya mengambil. Kalau akhaza tu mengambil, tapi bila mengambil seorang tu melakukan satu kesalahan lalu diambil, la akhazna minhu, artinya ialah sentak, ambil dengan cepat, maknanya hukum. Maknanya
Kalaulah Muhammad ni mengatakan satu benda yang kami tak kata, nescaya tak boleh hidup lama dia, mati terus, dan kami akan sentap dia bil yamin dengan kekuasaan kami. Kalau ikut asal makna ialah yamin itu kanan, tapi maksud di sini ialah dengan kekuasaan kami, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Summa laqata'na minhul watin. Kemudian nescaya kami akan potong pula. Al-watin tu ialah urat urat yang menyambungkan ke jantung tu. Maknanya urat ke jantung tu, ikutlah doktor nak beritahu nama apa pun kan. Itu tak penting lah, itu kita letak nama. Tapi ada urat, mudahnya ada urat yang menuju ke jantung, yang mengepang darah tu, menghantar darah tu. Jadi Allah Ta'ala kata nescaya kami akan potong. Ungkapan begini tak pernah digunakan oleh orang Arab. Tapi orang Arab faham. Ini dia kata adalah salah satu daripada bani Al-Quran. Makna kehebatan bahasa Al-Quran yang menyebabkan terus tersentak bila kita dengar kan. Allah Ta'ala potong apa? Jantung, mati serta merta lah ertinya kan bila potong jantung tu. Jadi nak menunjukkan apa? Bahawa kalaulah Muhammad ni menipu, Allah Ta'ala tak akan biarkan dia. Tapi tengok kan, dia baca Quran dah 13 tahun di Mekah. Mana ada dia terkena apa-apa, tak kena apa-apa. Maknanya dia ni memang betul-betul apa yang disebutkan oleh Muhammad itu betul-betul daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fama minkum min ahadin anhu ajizin. Kalau Allah Ta'ala nak ambil tindakan kepada Muhammad ni, ada tak siapa-siapa yang boleh halang? Siapa-siapa yang boleh menghalang Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tak ada kan? Jadi ertinya sini ialah memang betul ayat tu daripada Quran, wa innahu tazkirah lil muttaqin. Quran itu menjadi tazkirah kepada orang-orang yang bertakwa. Wa inna la na'lamu anna minkum mukazzibin. Allah Ta'ala tahu bahawa di kalangan kamu ni ada orang yang dustakan Quran tu. Dia ingat, dia fikir Allah Ta'ala tak tahu kalau orang mendustakan. Maknanya orang yang mendustakan tu jangan fikir bahawa Allah Ta'ala tak tahu. Apa yang kamu buat ni Allah Ta'ala tahu. Tapi kenapa tak kena apa-apa? Allah Ta'ala nak tengok istidraj mereka ni kan. Sampai satu ketika nescaya dia akan ambil dia akan sentak orang-orang tu. Wa innahu lahasratun alal kafirin. Dan pada ketika ia berlaku hari kiamat ni, ia adalah merupakan satu penyesalan. Hasrah ni ialah an-nadam, tetapi bukan an-nadam biasa-biasa. An-nadam ni makna menyesal. Tapi menyesal bukan menyesal biasa-biasa. Menyesal yang syadid, nama dia hasrah. Hasyadid dan mutakarrir, yang berulang-ulang. Kadang-kadang kita menyesal satu benda, kerana terlepas daripada kita menyesal sekejap, kemudian kita lupalah selepas itu kan. Tapi ni tak, menyesal yang berterusan yang menyakitkan jiwa orang tu kan. Itu pun satu penyesalan lah kepada Tuhan. Hasrah, satu penyesalan yang sangat-sangat. Wa innahu lahasrah, Allah Ta'ala kata semua ni akan berlaku, bila berlaku ni akan menjadi satu penyesalan alal kafirin, ke atas orang kafir. Wa innahu lahaqqul yakin. Sedangkan Quran ini adalah satu benda yang benar-benar, yang dibawa oleh Nabi Muhammad ni lah yang benar-benar, maka oleh kerana itu fasabbih. Jadi ayat yang terakhir yang kita baca pada hari ini iaitu ayat 52 daripada surah ni, iaitu apa? Fasabbih. Allah Ta'ala kata fasabbih, artinya fa situ nama dia falil ifsah dalam bahasa Arab. Falil ifsah itu menunjukkan apa? Iaitu ada perkara lain yang sebelum daripada ni, iaitu dia berkait. Jadi apa-apa yang Allah Ta'ala sebut sebelum ni semua itu, wahai Muhammad, jangan kau risau, jangan kau takut, jangan kau sedih, jangan kau berhenti. Maka apa yang patut kau buat sekarang ni wahai Muhammad ialah fasabbih. Maka hendaklah engkau bertasbih bismi rabbikal azim, dengan nama Tuhan engkau yang maha tinggi. Fasabbih bismi rabbikal azim. Jadi dalam satu hadis dikatakan, jadikanlah ini di dalam rokok kamu. Jadi sebab itulah kita bila kita rokok, kita baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, kerana Allah Ta'ala menyuruh kita bertasbih dengan menyebut nama Tuhan yang maha tinggi, yang maha agung. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta kenapa ke ni? Apabila diceritakan semua ni kan, maknanya dalam dakwah, dalam usaha, dalam kerja kan, maknanya kadang-kadang menghadapi kepenatan, menghadapi orang yang tolak Islam ni kan, tapi kita tak boleh berhenti, kita kena berterusan, dan dalam masa yang sama kita jangan lupa untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana Allah Ta'ala menyuruh kita bertasbih. Ada satu pendapat ulama yang mengatakan bahawa bi di sini, iaitu bi sini lil musahabah ni artinya apa? Iaitu lil musahabah artinya iaitu disertai. Gitu maksudnya, iaitu hendaklah kamu bertasbih kepada Allah dengan disertai engkau melakukan sesuatu yang membawa ketaatan, iaitu yang menunjukkan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi fasabbih bismi rabbikal azim, maka
bertasbihlah kamu dengan bersama-samanya melakukanlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nama ba'lil musahabah menurut setengah ulama tafsir. Jadi alhamdulillah kita tamat pada hari ini surah Al-Haqqah ayat 52 dan insya-Allah kita mula masuk insya-Allah ke surah yang baru iaitu namanya surah Al-Ma'arij insya-Allah. Jadi kepada sesiapa yang mempunyai kelapangan insya-Allah boleh buka mushaf untuk bersama-sama kita meneliti melihat apakah yang disebutkan perkataan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga akan menjadi panduan kepada kita dalam amalan kita seharian insya-Allah. Okey, jadi kita masuk kepada surah Al-Ma'arij sekarang ni. Al-Ma'arij ni artinya ialah tangga-tangga daripada Ma'araj kalau kita kata Isra' dan Mi'raj gitu kan. Isra' tu maknanya Nabi berjalan waktu malam daripada Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian daripada Baitul Maqdis naik ke atas langit dinamakan sebagai Mi'raj. Jadi Mi'raj ini ialah menuju ke atas. Jadi kalau dalam bahasa Arab juga digunakan apa ni, kalau kita naik lift tu dipanggil Mi'raj ataupun esensi dipanggil Mis'ad gitu. Jadi Mis'ad tu ialah maknanya naik ke atas. Jadi perkataan ini ialah Ma'arij inilah kalau ikutnya ialah tangga-tangga ataupun sesuatu yang menuju ke atas. Itu nama dia Al-Ma'arij. Jadi kita akan lihat kan kenapa disebutkan Ma'arij di sini. Jadi insya-Allah kita akan tengok kan. Ayat yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Starting ayat ni dah mengejutkanlah kita katakan. Kenapa kan Allah Taala terus ceritakan. Ada orang bertanya, sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Ada orang bertanya terhadap azab yang akan berlaku. Jadi maknanya satu benda yang pelik. Sa'ala sa'ilun, ada orang bertanya. Siapakah yang bertanya ni? Ada yang kata dalam setengah riwayat dia kata dia adalah An-Nadru bin Al-Haris. An-Nadru bin Al-Haris. Jadi dia ni di antara kepala Samsing lah kan. Kita tahu kepala-kepala Samsing di Mekah ni yang menentang Nabi ni ramai. Ramai. Dikatakan seramai 25 orang lebih kurang kan. Jadi kepala dia of course lah Abu Jahal sebagaimana yang kita tahu kan. Tapi ramai lagi yang lain. Seperti Al-Walid bin Al-Mughirah, seperti Akhnas bin Syuraik, seperti dalam cerita kita hari ini An-Nadr bin Al-Haris. Jadi dia ni bertanya kan, Muhammad bila lagi berlaku ni? Awak kata ni bila lagi? Jadi bila dia duduk bila ni Allah Taala pun menjawablah. Sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi'. Tapi ada juga pendapat lain yang mengatakan bahawa bacaan dia sini qiraat dalam qiraatnya bukan sa'ala tapi dia baca dengan sala. Makna a tu dia sala sa'il. Sala sa'ilun. Artinya apa? Sala ni daripada as-sailan. As-sailan ni maknanya mengalir maknanya. Jadi tu mengalirlah satu benda yang mengalir bi azab yang waqi' dengan azab yang pasti berlaku. Jadi ulama yang mengatakan sala sini maksudnya ialah iaitu satu wadi, satu lembah yang berada yang mengalir seperti sungai di sana, aliran air yang mengalir di dalam neraka Jahanam. Jadi itu adalah pendapat ulama lah, tapi mana-mana pun insya-Allah kalau kita dengar orang baca sala maknanya itu pun betul Jadi sa'ala ataupun sala. Jadi kita baca insya-Allah kita biasa baca kita sa'ala lah yang dalam mushaf kita sa'ala. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Bertanya. Yang bertanya tadi ialah An-Nadr bin Al-Haris. Kenapa dia tanya? Benda tu yang pasti berlaku. Jadi Allah Subhanahu Taala sebut sepatut lil kafirin laisa lahu dafi'. Benda ni pasti akan berlaku kepada siapa? Kepada orang. Azab ni pasti akan berlaku kepada lil kafirin. Lil kafirin kepada orang kafir. Walau bagaimanapun ada juga pendapat mengatakan makna dia agak berbeza. Makna lam di sini adalah lam ta'lil, iaitu azab yang berlaku kerana. Lam tu makna kerana mereka ini kafir. Bukan untuk orang kafir, tapi maknanya samalah kan insya-Allah kepada orang kafir kerana mereka ni kafir. Sebab itulah mereka ni jadi kafir. Kerana mereka jadi kafir maka mereka dikenakan azab tu. Jadi yang penting ni ialah kita akan rasa pelik kan kalau orang ada bertanya kan, orang kafir, sifat orang kafir ialah bertanya ada akan berlaku ke? Itulah. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Taala memelihara kita lah daripada sifat-sifat ini kan yang mempersoalkan. Laisa lahu dafi'. Allah Taala katakan iaitu tak akan dapat ada yang menolaknya. Bila dia berlaku maka tak akan ada menolaknya. Minallahi zil ma'arij. Ianya datang daripada Allah. Kalau datang daripada manusia mungkin kita boleh tolak, kita boleh gini kan, tapi ini datang daripada Allah. Yang mana Allah Taala ni pula dia mempunyai zil ma'arij, yang mempunyai tangga-tangga lah kita kata, iaitu yang naik ke atas.
Siapa yang naik ke atas ni? Iaitu ta'rujul malaikah. Malaikat yang akan naik. Yang akan naik ke atas. Waruh, dan juga malaikat Jibril lah. Iaitu malaikat-malaikat semuanya ilaihi, ke mana? Kepada pusat pemerintahannya, kata dalam terjemahan kan. Itu maksud yang lebih ni lah dengan ahli sunnah wal jamaah berpandangan bahawa naik di situ ialah naik menuju kepada pusat arahannya, pusat pemerintahannya, pusat suruhannya, fi yaumin kana miqdaruhu, pada hari akhirat ni. Hari akhirat ni macam mana panjang dia. Jadi Allah Taala sebut ni, hari akhirat ni bukan calang-calang hari, tapi bukannya pendek, tapi Allah Subhanahu Taala kata dia berbeza. Bagi orang kafir, tempoh satu hari di akhirat ini adalah bersamaan dengan 50,000 apa? Miqdaruhu khamsina alfasana. Khamsina 50 alfu ribu, makna 50,000 tahun satu hari. Tetapi dalam hadis Nabi SAW, bagi orang beriman, orang yang mukmin, tempoh masa satu hari dia akan hanyalah sekadar lebih sikit lagi daripada sembahyang maktubah. Nabi kata maktubah ni maknanya sembahyang 5 waktu lah, sembahyang zuhur ke sembahyang asar ke, berapa minit? Kalau kita kata 5 minit, lebih dia kurang lagi daripada itu, kurang lagi daripada 5 minit. Itu tempoh. Jadi maknanya dia berbeza kan. Mengikut orang tu Allah Taala yang menentukan. Fasbir, oleh kerana tu maka Muhammad, mereka disibuk bertanya kamu, mereka menentang kamu, mereka mengatakan macam ni, menolak azab tak wujud, azab sebagainya, hari kiamat tak wujud. Maka oleh kerana itulah maka Allah Taala berkata kepada Nabi Muhammad, fasbir. Bila Allah Taala kata bersabar ni, maknanya ialah banyak dilakukan oleh orang kafir itu satu perkara yang boleh menyebabkan sebenarnya tak boleh sabar dah kalau ikut manusia biasa. Maknanya kalau ikutnya tak tahan sabar kalau ikut. Tapi Allah Taala kata sabar wahai Muhammad, sabar, fasbir sabran jamila. Sabar tu bukan sabar biasa-biasa. Sabar yang sabran jamila, sabar yang sungguh-sungguh, yang cantik. Innahum yarawnahu ba'ida. Mereka memang melihat bahawa akhirat ni jauh ni maksudnya tak berlaku. Mereka melihat bahawa ia tak berlaku, tapi wa narahu qariba. Allah Taala kata, tapi kami melihat dia tu qarib. Qarib ni maknanya dekat. Dekat ni maknanya dia akan berlaku. Pasti akan berlaku, bukan dekat-dekat tak berlaku. Tak, dekat ni maknanya dekat akan berlaku. Yauma takunus sama kalmuh. Allah Taala kemudiannya ceritakan lagi kan. Banyak tempat dalam ayat Quran nak ceritakan, nak tekankan, nak emphasizekan supaya kita ni faham, supaya kita ni dengar, supaya kita ingatkan bahawa bagaimana hari kiamat tu. Hari kiamat ni Allah Taala kata as-sama kal muhli. Langit ni macam mana? Dia akan menjadi seperti muhli. Muhli ni ialah ertinya ialah fiddah az-zaib, iaitu fiddah ni maknanya timah. Minta maaf bukan timah, apa ni fiddah, iaitu apa ni perak. Perak yang cair. Perak yang cair. Kalau kita kata tembaga cair, ada terjemahan kata, tapi maksud asalnya ialah apa? Muhli ni ialah emas perak tu, emas yang perak yang cair tu. Langit jadi macam tu, maknanya meleleh turun kan. Dia langit yang kita tengok cantik, yang kita tengok biru dan sebagainya tu, dia akan mengalir turun kan muhli wa takunul jibal kal ihni. Dan bukit pula bagaimana? Bukit, kita tengok bukit tu mantap tak bergerak kan. Kita datang tahun ni, kita tahu 10 tahun lagi, 100 tahun lagi kan. Kita tengok gambar yang 200 tahun dulu pun bukit macam itulah duduk situ kan. Tapi pada hari kiamat Allah Taala kata bukit ni akan menjadi seperti ni, seperti bulu. Bulu ni makna apa? Satu benda yang ringan, yang berterbangan. Wala yas'alu hamimun hamima. Allah Taala start keadaan manusia pada ketika tu apa? Wala yas'alu hamimun hamima. Kaum kerabat tak akan bertanya lagi. Orang yang dekat tak akan tanya lagi kawan dia. Tak akan tanya lagi mana. Tak sempat nak tanya dah kan. Semua orang dah jadi macam mabuk sebagaimana dalam tempat ayat yang lain kan. Jadi inilah keadaan-keadaan hari kiamat yang berlaku, yang Allah Ta'ala nak ceritakan kepada kita, nak gambarkan kepada kita supaya kita ingat selalu. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menjadikan kita orang ingat selalu, orang yang faham selalu kan, orang yang sedar selalu kan. Orang yang feel keadaan-keadaan ni dia sentiasa berlaku. Moga-moga Allah Ta'ala akan memandu kita, menjadikan kita orang-orang yang beriman, kuat imannya, insya-Allah, yang sentiasa teringat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setakat itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi insya-Allah di lain sesi, insya-Allah akan datang esok kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.